Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel YouTube Hasyim Asyari. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Semoga yang sedang menonton dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Dan semuanya semoga dimudahkan segala urusan dan dimudahkan dan dilancarkan rezekinya. Oke, baik. Eh, Langsung saja buat teman-teman semua. Terima kasih yang sudah komen-komen dari masukan dan juga semuanya ya. Kritik dan saran. Saya tampung semuanya. Terima kasih. Kemudian kali ini kita akan menonton sebuah video podcast yang di situ ada seorang dikatakan legend eh, bahasa Melayu Malaysia ya. Oke, seperti apa percakapan dan perbincangan di podcast tersebut? Silahkan nanti kasih tanggapan. Mari kita tonton dulu videonya. Oke, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Ini adalah satu inisiatif yang difikirkan oleh Yayasan Nur Inspirasi. Apa khabar Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safia Karim? Baik. Betul ke bila saya sebut Dr. Nik ni adalah legend dalam legend bahasa? Sebab Dr. Nik dapat Profesor Emeritus disebabkan oleh penglibatan doktor dalam bidang bahasa. Ya, dalam ilmu bahasa atau istilah ilmiahnya ilmu linguistik. Ya. Tetapi kepakaran saya lebih kepada bahasa Melayu, terutama tata bahasa Melayu. Oh, jadi saya kena berhati-hatilah bila bercakap dengan Dr. Nik ni. Dah baik dah tu. Ya, ini mumpung masih ketawa-ketawa ya. Ini adalah seorang pakar bahasa Melayu Malaysia ya. Mari kita simak apa yang dibicarakan, apa yang akan disampaikan oleh seorang legend pakar bahasa Melayu Malaysia ini ya. Oke, langsung saja kita lanjut. Jangan lupa like, comment, and subscribe, guys. Dr. Nik juga merupakan profesor saya masa saya belajar di universiti tahun 1971 dulu. Memang seorang yang sangat terkenal, berbudi bahasa, beradab mulia dan Time tu roti ya, Umi. Time tu roti ya. Dr. Nik tak tahu. Dr. Nik ni tak sedar sebab bila Umi naughty Umi Dr. Nik Time tu kat masa tu atas. Umi bawa Umi rupa lah. Dia menonjol sikit lah. Oh ya. Okay. Macam Umi kan masa kat universiti tu memang kita kata orang segan dengan Dr. Nik dan sebagainya. Dan Dr. Nik, saya difahamkan Dr. Nik juga merupakan apa orang panggil lah sekarang, orang sekarang panggil aktivis bahasa selama 30 tahun memperjuangkan bahasa Melayu. Cerita sikit background tu. Sedih kalau kita katakan kita perlu memperjuangkan bahasa Melayu sebab bahasa Melayu ni bahasa kebangsaan kita. Namun demikian, bahasa Melayu bersaing dengan bahasa Inggeris. Dan orang Melayu, orang Malaysia terlalu kagum dengan bahasa Inggeris sehingga diketepikan bahasa kebangsaan sendiri. Apa maksud Dr. Nik bila Dr. Nik kata mengenepikan bahasa Melayu? Tidak memberi kedudukan yang penting, tidak memberi kedudukan istimewa kepada bahasa kebangsaan sendiri. Bandingkan waktu saya pergi ke negeri Jepun, waktu kami dijemput di lapangan terbang, waktu dia jamu kita makan malam, mereka bercakap bahasa Inggeris. Tetapi pada esok pagi, bermula sahaja persidangan yang rasmi, orang Jepun yang pandai berbahasa Inggeris, lulusan universiti di Amerika, bercakap bahasa Jepun. Maknanya kalau di peringkat United Nation, mereka masih menggunakan bahasa Jepun. Dia bukan soal kita faham atau tidak faham bahasa Inggeris. Dia mahu menggunakan bahasa kebangsaan sendiri. Walaupun itu mengambil masa kan. Dia gunakan bahasa Jepun, terjemah dalam bahasa Inggeris, saya jawab dalam bahasa Inggeris, terjemahkan bahasa Jepun. Masa tidak menjadi soal. Yang dipentingkan ialah kedudukan bahasa kebangsaan sendiri. Gahnya mereka terhadap bahasa sendiri. Memperkasakan bahasa dia orang. Memperkasakan bahasa. Artinya meletakkan bahasa itu kedudukan yang amat tinggi.
Dan perkiraan waktu, perkiraan apa tak ada. Yang pentingnya ialah kedudukan bahasa kebangsaan mereka dalam situasi rasmi. Mereka lulusan universiti di Amerika, pandai berbahasa Inggeris. Tapi penggunaan bahasa Jepun bukan kerana tak pandai bahasa Inggeris, tetapi untuk meletakkan kedudukan bahasa kebangsaan sendiri pada tempat yang sewajarnya. Especially bila ramai orang lah dia nak mengetengahkan dia punya bahasa. Ya. Bandingkan dalam majlis perkahwinan di Kuala Lumpur, ya. Dia bercakap dalam bahasa Melayu kerana ini situasi Melayu. Tapi dia nampak 4 orang bahasa lain, kulit putih, ya, terus ditukar ucapan. Dia tu siapa Dr. Nik? Orang Malaysia? Orang Melayu, ya. Ya, apa ni, dalam majlis kenduri misalnya, Okey. ibu bapa yang bercakap itulah. Ya. Dia bercakap, ini majlis budaya Melayu kan. Cakap dalam bahasa Melayu. Tapi dia nampak 4 orang kulit putih, dia berubah bahasanya. Salah ke tu Dr. Nik? Salah ke tu? Salah tidak, kerana itu menghormati tetamu. Tetapi salah dari segi budaya. Tidak menghormati bahasa sendiri. Wow, kerana itu- 4 orang Itu kita satu tukar. kenyataan yang power tu Dr. Nik. Sebab apa di Malaysia, termasuklah saya, selalu mencampur adukkan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Apa pula pendapat Dr. Nik? Ayat tu setengah dalam bahasa Melayu, setengah dalam bahasa Inggeris. Sebab yang penting pada saya Dr. Nik ialah orang tu faham apa Message maksud yang saya. disampaikan. Message Itu bergantung kepada situasi. situasi. Dalam kita borak-borak, ya, sembang macam ni, ya, ini saya anggap situasi rasmi ni, situasi formal. Ini, ini. Dr. Nik, ini bukan formal. Oh, ini siaran. Sembang-sembang. Siaran untuk didengar oleh seluruh rakyat negara. So situasi itu masih formal, tetapi dalam keadaan santai. Oh, okey. Ya. So saya kena berhati-hatilah macam mana nak Hati-hatilah. bertanya Ya, soalan ya. kepada Dr. Nik. Sebab bahasa kita sedang didengar. Bukan saja tentang isinya, tetapi tentang cara kita menyampaikan isi itu. Ya. Orang Malaysia, dia terlalu mementingkan isi. Bahasa buruk tak apa, asal difahami. Asal difahami. Itu pandangan yang tak betul. Okey, itu pandangan seorang pakar bahasa. Ya. Okey. Pada saya nak tanyalah. Ya. Oke ya, sampai sini dulu. Jadi bisa dikatakan bahwasanya bahasa Melayu Malaysia ini tidak berkembang karena dari masyarakatnya sendiri. Kenapa? Masyarakatnya sendiri, bangsanya sendiri tidak menjunjung tinggi bahasa Melayu Malaysia tersebut. Karena bahasanya masih campur-campur dengan menggunakan bahasa Inggris, kadang Malaysia gitu kan. Jadi di situ tidak ada yang namanya dia seperti tidak membanggakan bahasa sendiri seperti yang disampaikan tadi oleh profesor. Seperti itu. Berbeda dengan kita, masyarakat Indonesia, dimanapun kita berada, kita utamakan bahasa Indonesia. Termasuk juga kepada presiden kita, dimanapun berkumpul atau membahas tentang musyawarah negara, yang saya lihat di video-video tetap menggunakan bahasa Indonesia. Itu. Dan kita walaupun banyak suku, banyak bangsa, banyak bahasa, kita adalah yang pertama, yang utama adalah bahasa Indonesia. Jadi kenapa bahasa Melayu Malaysia itu kalah saing dengan bahasa Indonesia di UNESCO ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat di-reaction. Kita lanjut video berikutnya karena ini durasinya cukup panjang ya. Jadi kita sedikit-sedikit. Besok kita lanjutkan ke part 2. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa tanggapannya di link atau di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.